Melatih kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah, pembuka bicara. Nama diberi Rashidah binti Rahmat dengan nombor metrik A172203 daripada Citra Komunikasi Lisan Set 4. Pertama sekali, saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan rasa syukur atas kesempatan melaksanakan tugasan ini. Saya percaya pada era kini, isu perceraian sudah tidak asing lagi dalam komuniti masyarakat kita. Sememangnya diakui tiada yang salah dengan perceraian yang berlaku jika pasangan sudah tiada kata sepakat. Namun, tanpa kita sedar, ia boleh memberi kesan kepada anak-anak. Maka atas rasa tanggungjawab inilah saya ketengahkan topik ini, iaitu perceraian memberi impak kepada anak-anak. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Nah, suka untuk saya bawa anda semua mengenali topik yang ingin saya sampaikan. Kita selusuri makna kata demi kata, frasa demi frasa agar kita lebih dekat dan faham akan isu sebenar yang cuba diketengahkan. Daripada segi syarat, perceraian ialah membuka ikatan perkahwinan dengan melafazkan perkataan talak atau cerai atau seumpamanya. Menerusi Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat pula menerangkan perceraian sebagai putus hubungan antara suami isteri, tidak sebagai suami isteri lagi, berpisah. Impak pula boleh didefinisikan sebagai kesan. Maka, makna keseluruhannya ialah kesan hubungan yang terputus antara suami isteri terhadap anak-anak. Menerusi akhbar Metro secara dalam talian di portal My Metro yang bertarikh 30 November 2020, yang bertajuk Jumlah Kahwin Menurun, Cerai Meningkat, mengatakan bahawa menerusi statistik perkahwinan dan perceraian Malaysia 2020, dikatakan bahawa jumlah perceraian dalam kalangan rakyat meningkat 12% kepada 56,975 pada tahun 2019 berbanding 50,862 pada tahun sebelumnya. Nah, hasil kajian ini sahaja sudah cukup membuktikan bahawa betapa runcingnya isu perceraian di Malaysia. Tambahan pula, melalui sebuah kajian yang diterbitkan di Journal of Marriage and Family, mendapati sikap suami yang tidak mahu menyelesaikan masalah menjadi punca perceraian. Perceraian boleh dijadikan saya akui tiada yang salah untuk perceraian. Dalam Islam sendiri membenarkan perceraian. Perceraian boleh dijadikan sebagai jalan paling terakhir untuk menyelesaikan masalah. Malah ada dinyatakan dalam Al-Quran menerusi surah Al-Baqarah ayat 227 yang membawa maksud, dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Namun, setiap pasangan perlu sedar, perkara ini pastinya akan memberi kesan kepada anak-anak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pasti semua tertanya-tanya kesan yang bagaimana? Bukankah ibu bapa masih boleh memberi perhatian kepada anak-anak walaupun sudah bercerai? Nah, saya akan mencerakinkan kesan perceraian ini kepada 3 aspek utama. Yang pertama dari segi mental, yang kedua dari segi emosi, dan yang terakhir sekali dari segi tingkah laku anak-anak. Kita pergi dahulu kepada aspek yang pertama, iaitu sudut emosi. Perceraian ibu bapa akan menimbulkan rasa malu yang sukar ditafsirkan dalam diri anak-anak. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang sedang menganjak ke alam remaja. Melihat keluarga rakan-rakan yang lain begitu sempurna dengan kehadiran kedua ibu bapa dalam satu rumah yang sama, mendorong perasaan rasa tidak adil dalam diri mereka. Selain itu, tanpa kita sedar, akan wujud rasa marah yang mencengkam jiwa dengan keputusan ibu bapa mereka. Anak-anak merasakan ibu bapa tidak adil dan bersikap kejam kerana memikirkan kebahagiaan mereka sahaja, tanpa menghiraukan hak anak-anak untuk mendapat kasih sayang yang sempurna. Malah,
Kerana kurangnya perhatian daripada ibu bapa, anak-anak tidak dapat melepaskan segala apa yang terbuku di hati sekaligus memendam emosi kerana tidak tahu tempat untuk meluahkan perasaan. Lama-kelamaan mereka menjadi lebih sensitif dan cepat menangis. Malah wujud sebuah kajian yang bertajuk Kesan Broken Family terhadap anak-anak yang mengatakan bahawa anak-anak yang terpisah daripada orang tuanya kerana ditinggalkan mati ataupun perceraian biasanya cenderung untuk lebih murung, lebih mudah marah dan lebih mudah tersinggung. Seorang remaja yang hidup di sebuah rumah tangga yang selalu diwarnai perselisihan faham sememangnya akan lebih terpengaruh dengan perkara-perkara yang negatif, tidak kira dari segi kepribadiannya maupun tingkah lakunya. Gangguan emosi, kita beralih pula kepada gangguan emosi. Masalah perceraian akan membawa kepada gangguan perkembangan mental anak-anak. Lama-lama, anak-anak ini akan mengalami kemurungan dan tidak mahu bergaul dengan orang lain sehingga hilang tumpuan dalam pembelajaran. Ibu bapa yang kononnya membahagikan masa dan perhatian secara bergilir-gilir tidak sedar kerana semua ini terjadi perlahan-lahan tanpa disedari. Disangkanya anak-anak mengurung diri di dalam bilik kerana menelaah pelajaran. Si ibu atau bapa mengambil waktu yang terluang ini untuk memulihkan semangat diri mereka. Hari demi hari, senario yang dianggap normal ini sebenarnya adalah satu tempoh. Anak-anak sedang berperang dengan diri sendiri. Mereka pastinya sukar menerima takdir dan sering menyalahkan diri sendiri. Mereka merasakan diri mereka tidak patut dilahirkan di dunia ini. Belum lagi mereka yang lahir dalam keluarga yang serba kekurangan, bukan sahaja dihimpit dengan kemiskinan, malah perlu menghadapi masalah-masalah yang melibatkan penceraian ibu bapa mereka. Impak yang terakhir apabila anak-anak terlibat dengan penceraian ialah dari segi tingkah laku mereka. Mereka akan menunjukkan rasa tidak suka atau tidak minat dengan aktiviti-aktiviti yang biasanya seronok sebelum ini. Mereka merasakan hilang keseronokan bagi menjalani hari-hari mereka. Dalam proses pembesaran, anak-anak sepatutnya meneroka dunia dengan sokongan dan dorongan daripada ibu bapa. Namun, disebabkan sebuah perpisahan, mereka akan terasing sekaligus akan menunjukkan sikap agresif yang keterlaluan dan suka menyendiri yang mana boleh membentuk sikap pemarah dan juga pembuli. Kesimpulannya, walaupun penceraian diharuskan dalam Islam, namun ia perkara yang paling dibenci oleh Allah. Oleh itu, setiap pihak perlu memainkan peranan yang penting bagi memastikan anak-anak memperoleh manfaat. Ibu bapa yang terlibat dengan penceraian ini perlu memastikan sokongan moral diberikan kepada anak-anak bagi membantu mereka meluahkan rasa takut atau kerisauan yang melanda. Jika mereka masih kecil, mungkin mereka kurang faham. Namun, tidak bagi anak-anak yang sedang menginjak dewasa. Mereka adalah golongan yang sangat memerlukan perhatian ibu bapa. Oleh itu, mari kita renung-renungkan kesan dan akibat dari keputusan kita sebagai ibu dan bapa. Terima kasih.